الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدنا علما وارزقنا فهما. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Tuan-tuan, para hadirin sidang jemaah, mudah-mudahan kita dirahmati Allah. Alhamdulillah, syukur pada tengah hari ini dapat kita bertemu seperti biasa dalam sesi tazkirah sebelum sama-sama mendirikan solat Jumaat. Bagi yang belum berniat i'tikaf, terlebih dahulu kita berniat i'tikaf. Tuan-tuan, para hadirin yang saya muliakan, kita masih lagi berada dalam bulan Rabiul Awal, bulan di mana kita cuba sedaya upaya menyemarakkan rasa cinta dan rindu kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada kesempatan hari ini saya ingin membaca firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah, yang mana ayat ini ramai di kalangan kita yang hafal dan amal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minin raufur rahim. Telah datang kepada kamu laqad ja'akum rasulun, seorang rasul, min anfusikum, dari kalangan kamu sendiri. Telah datang kepada kamu seorang rasul, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana rasul ini kami utuskan dari kalangan kamu, dari kalangan manusia. Allah tak hantar rasul ini dari kalangan para malaikat. Sebab kita pernah berjelaskan sebelum ini, kalau Allah hantar rasul dari kalangan para malaikat, walaupun malaikat itu hebat, tapi akan timbul banyak masalah. Karena rasul ini diutuskan untuk salah satunya menjadi contoh. Contoh dalam kekeluargaan, contoh makan, contoh mentakbir. Maka bayangkan, malaikat tak makan, tak minum. Jadi kita nak mencontohi sunnah makan minum tu tak ada. Malaikat tak berkahwin, jenuh kita berminum. Kalau malaikat yang menjadi rasul, pakat semua tak kahwin. Sebab itu min anfusikum, kami utuskan rasul itu dari kalangan kamu, dari kalangan manusia. Dan Nabi sendiri menyatakan, innama ana basyarum mithlukum, hanya saja aku ini manusia seperti kamu. Makan, minum, berkeluarga, berjalan di pasar, ada ketika sakit, demam, sedih. Ana basyarum mithlukum. Cuma Nabi ini yuha, telah diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bila Nabi sebut aku ini manusia seperti kamu, bermakna benda yang Nabi buat kita juga boleh buat. Nabi takkan tinggalkan satu bentuk sunnah yang tiba-tiba kita tak mampu buat, di luar jangkaan manusia, tak mungkin. Ana basyarum mithlukum, aku manusia seperti kamu. Baik. Azizun 'alaihi ma 'anittum, telah datang kepada kamu seorang rasul dari kalangan kamu sendiri, yang mana rasul ini mempunyai sifat yang pertama, azizun 'alaihi ma 'anittum,
merasa berat apabila melihat penderitaan yang ditanggung oleh kamu. Ayat ni selalu kita baca, kita amal, tapi kadang-kadang kita tak perasan apa yang Allah nak cerita dalam ayat. Ayat tu di sana ada 3 sifat utama Nabi SAW. 3 sifat utama. Pertama, azizun alaihi ma anittum. Merasa berat apabila melihat kamu menanggung penderitaan. Itu Nabi. Nabi tak boleh tengok orang susah, sahabatnya susah, rakyatnya susah, ataupun umatnya susah. Nabi susah tak? Nabi susah. Atas sifat inilah tuan-tuan, kita katakan sememangnya layak Nabi SAW diangkat menjadi pemimpin umat. Nabi pemimpin umat. Seorang pemimpin, dia mesti ada sifat yang sebegini. Dia tak boleh tengok rakyat dia susah. Kalau dia tengok rakyat dia susah, dia susah hati. Dia jadi susah, dia jadi gelisah, dia rasa bersalah, dia rasa tak kena. Bukan pemimpin yang semakin hari semakin menyusahkan rakyat. Dia mesti ada satu perasaan azizun alaihi ma anittum. Terasa berat Nabi apabila melihat kamu menanggung penderitaan. Dia rasa susah. Itu yang pertama, Bapak. Kemudian harisun alaikum bil mu'min. Telah datang kepada kamu seorang rasul, yang mana rasul ini harisun alaikum bil mu'minin, sangat menginginkan agar kamu beriman kepada Allah. Ini tuan-tuan, kita renung. Nabi siang malam sentiasa berfikir, sentiasa cari jalan, cari peluang nak menarik manusia sebanyak-banyaknya agar mudah-mudahan mereka beriman kepada Allah. Ini satu agenda yang jelas. Yang agenda inilah kita juga perlu menyambung dan memikul. Agenda apa? Harisun alaikum bil mu'minin. Nabi nak sangat, begitu gairah, begitu bersungguh-sungguh Nabi nak melihat kalau boleh seluruh umat manusia ini beriman kepada Allah. Ini agenda Nabi itu. Telah datang kepada kamu seorang rasul yang beginilah sifatnya. Dalam arti kata lain, Nabi berhasrat kalau boleh manusia yang ada di muka bumi Allah ini, kalaulah mereka mati dalam keadaan beriman. Itu hasrat. Dengan iman itu, insya-Allah melayakkan seseorang masuk ke dalam syurga. Di situ akhir. Dan kita juga selalu perjelaskan, tuan-tuan para hadirin sekalian, yang nak tengok manusia ni mati dalam keadaan kafir, yang nak tengok manusia ni mati mengkufuri Allah, itu adalah agenda iblis, syaitan laknatullah. Iblis dia nak manusia mati kafir, liyakunu min ashabis sa'in. Dengan kekafiran seseorang itu membolehkan ramai manusia liyakunu min ashabis sa'ir, masuk ke dalam neraka sa'ir bersama-sama dengan. Jadi masing-masing ada agenda. Alladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah walladzina kafaru yuqatiluna fi sabilit taghut. Dia dua. Sama ada fi sabilillah ataupun fi sabilit taghut, sama ada syurga ataupun neraka. Jadi tuan-tuan puan-puan para hadirin yang saya kasih sekalian, agenda ini yang kita nak bawa dalam kehidupan kita. Walaupun kita melihat dalam qaryah kita, dalam taman kita,
bahkan dalam masyarakat penuh dengan berbagai-bagai gejala sosial maksiat yang ada ketika kita tengok tu geram, menyumpah kita. Tapi jangan lupa, agenda kita mesti sama dengan agenda Nabi. Harisun alaikum bil mu'minin. Kita bukan sekadar menyumpah-nyumpah, bukan sekadar marah, bukan sekadar menghukum, tapi macam mana nak cari jalan supaya kita boleh tarik, mudah-mudahan agar mereka ini juga beriman kepada Allah. Itu penting. Jangan orang kata apa, asyik-asyik mudah nak menghukum orang, mengkafirkan orang. Mudah, itu mudah. Kira nak letak orang dalam neraka je kita. Nabi seboleh-bolehnya nak bawa manusia ke syurga. Ini yang perlu kita faham. Sebab itu kita baca sejarah yang semua orang baca. Sebelum Sayyidina Umar masuk Islam, Umar ini antara penentang Islam yang begitu dahsyat. Tetapi Nabi tidak pernah lekang-lekang berdoa, ya Allah, berilah hidayah kepada Umar ataupun Abu Jahal. Nabi faham visi, misi, matlamat besar Nabi. Bermusuh, tapi simpan juga dalam hati kita simpan reserve sikit untuk bagaimana nak menarik mereka supaya beriman. Barulah kita ni seimbang dan lebih adil dalam melihat manusia atau masyarakat. Tak adalah kita melihat seolah-olah kita ni ahli syurga, dia orang ni ahli neraka. Tidak. Kemudian yang terakhir, tuan-tuan para hadirin yang saya muliakan, Raufur Rahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minin raufur rahim. Tiga ni kalau kita tengok semuanya saling kait berkait. Tadi kita sebut mula-mula Nabi susah hati kalau tengok kita menderita. Susah hati Nabi itu bukan setakat di dunia, Nabi tengok sampai ke akhirat. Wawasan Nabi adalah wawasan yang sentiasa ke akhirat. Nabi tak nak kita menderita, tak nak kita diazab, tak nak. Bila tak nak tu, sebab itu Nabi harisun alaikum bil mu'minin. Nabi berusaha, bekerja keras tarik manusia beriman. Dia berkait betul. Nabi tak boleh tengok kita susah tu, bukan susah setakat dunia. Dunia ni apalah sangat. Dunia ni memang medan ujian. Ada orang diuji dengan kesusahan. Itu tak boleh kata apa dah. Tapi yang Nabi lebih susah hati kalau kita susah di akhirat. Sebab itu kita lihat syafaat Nabi. Syafaat Nabi antaranya yang disebut oleh para ulama. Ada orang yang setelah dijatuhkan hukum, bila jatuh hukum dia ni sepatut masuk neraka, tapi Nabi datang memberi bantuan, pertolongan, syafaat. Nabi tak boleh tengok kalau ada umatnya yang masuk neraka. Seboleh-bolehnya Nabi nak tolong, Nabi tolong. Jadi ada syafaat Nabi, orang yang sepatutnya masuk neraka, dibatalkan hukuman tersebut atas syafaat Nabi SAW. Nampak? Kalau kata dia kena masuk neraka juga, tak boleh buat apa, kena masuk neraka, Nabi akan cari jalan untuk keluarkan. Nampak tuan-tuan? Nabi akan cuba cari jalan, tengok apa-apa kebaikan yang ada pada umatnya ini, lalu memohon kepada Allah kalau boleh dikeluarkan. Kalau tak boleh keluar juga, khalidina fiha abada, kekal selama-lama. Yang tu paling tak ada, Nabi minta supaya diringankan azab. Subhanallah. Sebab asasnya azizun alaihi ma anittum. Sebab itu kita tahu Nabi ini adalah pemegang kunci syurga. Sepatutnya tuan-tuan, bila Nabi masuk syurga, orang pertama yang masuk syurga, dan masuk syurga yang penuh dengan macam-macam limpahan kenikmatan, Nabi tak payah peduli kat kita dah tuan-tuan yang duduk kat padang mahsyar. Tapi Nabi tidak begitu. Nabi sentiasa memikirkan umat. Apa jadi pada kita. Sebab tu Nabi duduk di padang mahsyar, banyak menghabiskan
masuk di padang mahsyar, antaranya di Mizan, di Telaga Kautsar dan di Tian Sirat. Ya, untuk melihat, untuk membantu saat-saat akhir ya, kepada umat-umat yang sangat Nabi cintai. Dan yang Raufur Rahim itu daripada harisun alaikum bil mu'minin, Nabi nak menarik manusia beriman. Nabi nak tarik manusia beriman ni, apa kaedahnya? Raufur Rahim, dengan kasih sayang.